Sebelum kita bermula, ingin kami mengucapkan salam kembali kepada para hadirin yang sedang menonton secara langsung di YouTube rasmi 4PM. Kini, kami akan memulakan pertandingan bahas 4PM peringkat separuh akhir antara institusi St. Joseph dan Madrasah Al-Saghaf Al-Arabia. Tanpa membuang masa, ingin saya menjemput Puan Pengerusi Alicia untuk merasmikan pertandingannya. Silakan. Baiklah, salam hormat kepada sidang hadirin Nama saya Istinara dan bagi pihak penganjur ingin saya mengalu-alukan kehadiran anda untuk menyaksikan peringkat separuh akhir bahas 4PM 2022 Anjuran Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4PM. Pertandingan bahas 4PM ini ditaja oleh Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Kini, perbahasan akan bermula. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini. Selaku Ketua Penilai, Cikgu Siti Fatimah, Guru Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan. Seterusnya, Tuan Herman Rothman, Pustakawan Perkhidmatan Perpustakaan Bahasa Melayu. Penilai ketiga kita ialah Puan Nursha Ismail, Penerbit dan Penyampai Kanan Berita dan Ihwal Semasa Melayu Mediacorp. Selanjutnya, Puan Amalina Nasir, Pengurus Dasar Kandungan TikTok. Dan akhir sekali, penilai kelima kita ialah Cikgu Muhammad Ilyas bin Abdul Samad, Guru Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan. Izinkan saya pula memperkenalkan para pembahas di sidang ini. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar institusi St. Joseph selaku pencadang dan Madrasah Al-Saghaf Al-Arabia selaku penyangga. Bagi pihak pencadang, mereka terdiri daripada pembahas pertama, Adam Mohair. Pembahas kedua, Muhammad Dayan. Dan pembahas ketiga, Rais Amar. Bagi pembahas hujahan berapi pertama, yang akan dilakukan oleh Muhammad Dayan dan pembahas hujahan berapi kedua ialah Rais Amar. Bagi penggulung pula ialah Adam Mohair. Bagi pihak penyangga pula, mereka terdiri daripada pembahas pertama, Bintang Nasiratna. Pembahas kedua, Puteri Sri Dewi. Dan pembahas ketiga, Hanina. Bagi pembahas hujahan berapi pertama, ialah Puteri Sri Dewi. Pembahas hujahan berapi kedua, Bintang. Dan penggulung ialah Hanina. Jadi mauduk perbahasan kita pada hari ini ialah seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Sebelum kita mulakan, para pembahas diingatkan agar memakai pelitup muka sepanjang tempoh perbahasan kecuali ketika berhujah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kini saya mempersilakan pembahas pertama dari pihak pencadang, Adam Mohair. Silakan. Yang dihormati pengurusi majlis, yang arif lagi bijaksana, panel juri, yang disegani teman-teman penyangga dan yang dimuliakan para hadirin sekalian. Salam sejahtera. Mauduk pada hari ini ialah seni antarabangsa, seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Kami percaya seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa kerana hingga kini kita masih dalam proses membentuk dan mencorak identiti seni Singapura. Pada teorinya, mungkin sedap didengar. Seni Singapura. Tetapi hakikatnya, seni Singapura belum ada satu identiti yang konkret, yang jelas dan yang jitu untuk kita gambarkan. Inilah premis kami dan inilah hakikatnya. Hadirin, mari kita kupas kata-kata kunci dalam mauduk hari ini. Kita kupas makna belum mampu. Belum mampu membawa maksud masih tidak berkebolehan dan masih tidak kesampaian untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Menandingi pula bermakna melawan, bersaing atau mengimbangi agar berada pada sama tahap pencapaian atau jika boleh tahap yang lebih tinggi. Dengan itu, belum mampu menandingi membawa takrifan sesuatu yang masih tidak dapat bersaing dengan pesaing dalam satu persaingan. Jelas kan? Hadirin, apa itu seni? Seni ialah karya yang dicipta hasil daripada bakat. Seni itu indah, bermutu,
halus dan dapat dihayati oleh orang ramai. Contoh-contoh seni adalah seperti seni visual, sastera, muzik, teater dan tarian. Yang menjadi pokok perbincangan pada hari ini, apa itu seni Singapura? Kalau kita sebut seni Malaysia, akan tergambar seni Mak Yong, Dikir Barat, Boria dan Wow. Kalau kita sebut seni Indonesia, akan tergambar ketoprak, barongan, gamelan dan dangdut. Kalau kita sebut seni Singapura, apa dia? Saya ulangi, apa itu seni Singapura? Hakikatnya, seni Singapura masih dalam proses dibentuk dan dicorak. Kita masih mencari identiti seni Singapura. Apa yang kita ada sekarang lebih kepada adaptasi seni luar yang telah wujud lebih awal. Contohnya, seni tarian. Adakah layak tarian Melayu, India dan Cina dipanggil seni tarian seni Singapura? Di mana identiti kesingapuraannya? Dari itu, bagaimana seni yang dikatakan seni Singapura ini mampu menandingi seni antarabangsa sedangkan masih dalam proses dibentuk dan dicorak identitinya. Hadirin, apa pula itu seni antarabangsa? Seni antarabangsa ialah seni yang diangkat darjatnya ke pentas dunia, diterima masyarakat global, ada identiti dan keunikan, malah segar dan berdaya tahan. Dengan pemahaman inilah kami rumuskan kayu ukur seni antarabangsa sebagai 1. Seni yang diterima oleh beberapa negara besar sebagai tinggi tarafnya. Contohnya, pementasan kelas dunia, Phantom of the Opera. 2. Seni yang ada nilai estetik dan mahal di mata dunia. Contohnya, seni lukisan Mona Lisa. 3. Seni yang menyatukan masyarakat. Contohnya, musik yang diiktiraf di anugerah Grammy, Oppa Gangnam Style. 4. Seni yang memperkaya lanskap pembangunan seni dan berbudaya negara. Misalnya, seni Bali, Indonesia. Premis kami jelas. Selagi seni itu belum menepati kayu ukur ini, kita belum boleh menganggapnya sebagai seni antarabangsa, apatah lagi menandinginya. Premis kami akan terus diperkukuh menerusi pencarian pertama yang akan mengimbau sejarah lama. Bagaimana sejarah mempunyai kesan dalam usaha kita mencorak identiti seni Singapura dan menjadi penyebab kita belum mampu menandingi seni antarabangsa. Pencarian kedua akan membuktikan bahawa ada hambatan dari aspek kepakaran dan pengembangan kreativiti yang membuat kita tidak dapat menepati kayu ukur seni antarabangsa. Dan pencarian ketiga akan terus memperkukuh pendirian pihak pencarang dengan faktor-faktor kurangnya peranan yang dimainkan dengan dalam mencungkil bakat dan menghasilkan modal insan seni yang kreatif dan inovatif. Hadirin, kita selongkar sejarah seni. Bila seni antarabangsa mekar dan mengharumi dunia, di manakah seni Singapura? Sekitar kurun ke-14 hingga ke-17, dunia sudah disajikan dengan pergerakan budaya era Renaissance. Era kebangkitan seni yang bermula di Itali merebak ke seluruh Eropah. Di mana Singapura? Pada kurun ke-14, bila benua Eropah sudah melihat kebangkitan seni, Singapura baru melihat singa di balik hutan rimba. Selain itu, kami nukil kertas kerja Profesor Madya Dr. Hadijah Rahmat, September 2019, tentang mentaliti terhadap kolonialisme. Dalam masa 100 tahun kita dijajah, kita dibekukan dengan idea-idea bahawa Barat itu yang ulung dan tiada tolok bandingnya. Sehingga hari ini, idea-idea itu masih hidup. Kita terus percaya, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Bagaimana kita mampu menandingi sesuatu yang asyik kita pandang tinggi dan mulia? Sejarah menunjukkan bahawa Singapura belum ada identiti seninya yang tersendiri. Dari itu, seni Singapura terpaksa bersandar pada seni luar dan jauh belum menepati kayu ukur seni antarabangsa. Nasihat kami, mantapkan identiti seni Singapura. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Adam Mohair.
Kini saya ingin menjemput pembahas pertama dari pihak penyangga iaitu Bintang Desiratna. Bintang, silakan. Jauh perjalanan, luas pemandangan, luaskan minda, tenangkan hati, berlawan minda, bergaduh jangan, pembahas Al-Sagaf kembali beraksi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tetamu terhormat, pihak pengerusi majlis yang dikasihi, barisan hakim yang arif lagi bijaksana dan pihak pencadang. Kami selaku pihak penyangga tidak setuju akan maudud kita pada hari ini, iaitu seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Sebelum rentak perdebatan ini dimulakan, mari kita meneliti beberapa kekurangan yang wujud di sisi pihak pencadang. Pihak pencadang telah mendefinisikan belum mampu menandingi sebagai masih belum bersaing dalam satu persaingan. Adakah pihak pencadang menafikan pertandingan yang sudah disertai dan sudah dijuarai dia sudah dijuarai seni Singapura? Yang kedua, usaha masih dalam proses. Ini menunjukkan bahawa usaha-usaha yang sedia ada dan proses ini tidak sama sekali menjejas kemampuan, malah memberikan mereka lebih pendedahan warga dewan sekalian. Kini, izinkan saya untuk memberi definisi konseptual bagi maudud kita pada hari ini. Silakan. Tetapi bukankah proses menunjukkan yang seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa? Jikalau proses lagi dibangkitkan, bukankah itu menunjuk yang Singapura belum lagi sedia untuk menandingi seni antarabangsa? Akan saya buktikan bahawa usaha-usaha yang ada ni mencukupi untuk kami menandingi seni antarabangsa. Kini izinkan saya memberi kata kunci, iaitu yang pertama, seni Singapura, iaitu seni yang direka di Singapura oleh warga Singapura atau direka di Singapura atau mempunyai unsur-unsur dan pengaruh yang berkaitan dengan Singapura. Kedua, belum mampu menandingi, bermaksud tidak mempunyai kebolehan dalam mewujudkan dan mengembangkan seni Singapura sehinggakan ia bertaraf dengan seni antarabangsa kerana persediaan yang tidak mencukupi. Menandingi seni antarabangsa pula membawa maksud sesuatu seni yang diterima dan diiktiraf oleh negara yang masyhur kehebatannya. Justru kayu ukur kami mudah saja warga dewan sekalian. Selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka maudud runtuh. Warga dewan sekalian, tentu semua tertanya-tanya mengapakah kami memberi fokus kepada konsep persediaan ini, kerana dalam setiap pertandingan ia hanya realistik bagi kami untuk mengukur kemampuan dari segi persediaan. Sebagai kiasan kami pada hari ini, sebelum kami memasuki gelanggang perbahasan ini, tentunya kesemua pembahas ini sudah mempersiapkan diri dengan secukupnya dan kelakuan ini serupa dengan fokus kita pada hari ini warga dewan sekalian. Justru jika kami membuat persiapan yang mencukupi, maka ia sudah menunjukkan bahawa kami mampu menandingi pihak lawan. Maka apakah persediaan yang perlu dilakukan supaya seni itu dianggap sebagai seni antarabangsa? Akan kami ketengahkan 3 tunggal utama. Ia terdiri daripada akronim APKI, iaitu aset, pengalaman dan kemahiran dan juga identiti. Kini izinkan saya untuk membentangkan hujah kami yang julung, iaitu aset. Tunggal ini terdiri daripada 3 aspek, iaitu yang pertama, pendidikan seni, yang kedua, sumbangan terhadap sektor seni Singapura, dan ketiga, pusat-pusat seni Singapura yang telah ditubuhkan dan sedia ada. Yang pertama, pendidikan seni. Pihak kerajaan sudah menyediakan pendidikan kepada para pelajar untuk menceburi aliran seni. Lantas, Singapura mendirikan institusi IHL sebagai contoh Kolej Seni LaSalle, Akademi Seni Halus Nanyang, NAFA dan Sekolah Seni Sota. Politeknik dan universiti turut menyediakan pendidikan asas yang kukuh untuk para pelajar. Mujur, sebelum ini mereka sudah didedahkan dengan pendidikan seni di peringkat rendah dan menengah. Ilmu yang dikumpul ini selama ini menjadi kekuatan yang jelas nyata yang akan dimiliki setiap artis Singapura. Walaupun dianggap remeh di sekolah rendah, tetapi ia menjadi pembakar semangat bagi mereka yang ingin menjadi artis. Menurut akhbar Straits Times pada tahun 2021, pihak kementerian bakal menubuhkan universiti swasta seni pertama pada tahun 2024. Ini merupakan sebahagian daripada daya usaha untuk memperkukuhkan lagi laluan pengajian. Warga dewan sekalian, bagaimanakah kami ingin menafikan bahawa seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa, sedangkan kemahiran dalam seni sudah dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Maka dengan membekalkan rakyat pendidikan seni yang mencukupi, mereka mempunyai potensi dalam mewujudkan dan mengembangkan seni Singapura sehingga ia bertaraf seni antarabangsa. Silakan.
apakah kayu ukur yang boleh menunjukkan yang proses-proses ataupun sekolah-sekolah ini boleh menolong apa kayu ukur yang boleh menunjukkan yang seni Singapura sedia untuk menandingi seni antarabangsa? Surah kami katakan bahawa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian sudah mencukupi, seperti mereka mendedahkan pelajar-pelajar dari peringkat rendah sampai sehinggakan peringkat menengah, warga dengan sekalian. Dan menurut beralih pula kepada sumbangan terhadap sektor seni Singapura. Pembiayaan kerajaan untuk seni dan budaya telah meningkat secara berterusan dan konsisten sepanjang tahun. Sejak 2013, 3.16 bilion telah disediakan kepada sektor tersebut. Wang yang sedia ada disalurkan kepada komuniti seni dan peruntukan tahunan kepada organisasi pengamal seni dan budaya berbeza. Lantas, pada tahun 2019, mereka mempunyai 60% organisasi dalam seni persembahan dan 15% seni sastera. Jelas ini menunjukkan sumbangan pihak kementerian yang lebih mencukupi kepada sektor seni. Tambahan pula, pada April 2020, pakej daya ketahanan seni dan budaya ACRP yang berjumlah 75 juta disediakan untuk membantu sektor tersebut sejak mulanya pandemik COVID-19. Maka wang ini dapat digunakan untuk mereka yang menceburi tahap seni antarabangsa dan di Singapura, lantas menunjukkan sokongan pihak kementerian yang kukuh. Kini beralih pula kepada yang terakhir, iaitu Pusat-Pusat Seni Singapura. Warga Dewan sekalian, pada hari ini institusi kebudayaan Singapura diiktiraf dan diakui oleh warga Singapura dan pelawak antarabangsa bagi pameran bertaraf dunia, produksi pentas dan pengatur caraan seni. Beberapa tempat ini termuka termasuk Esplanade, Galeri Nasional Singapura, Museum Seni Singapura SEM dan Museum Art. Maka dengan tempat yang sedia anda dan dihaskan ini dapat memperkenalkan seni kepada orang ramai. Artis dan kumpulan juga mempunyai lebih peluang untuk mempamerkan karya mereka kepada halayak ramai. Dengan itu, ia memberi peluang kepada ahli-ahli seni untuk mendalami kepakaran mereka sebelum menjejaki tahap antarabangsa. Justru terbuktikan ikut kami, iaitu selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimagi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka mau diuruntuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bintang. Kini saya ingin menjemput pembahas kedua dari pihak pencadang, iaitu Muhammad Dayan. Silakan. Salam sejahtera. Premis kami jelas. Pertama, identiti seni Singapura masih dalam proses dibentuk dan dicorak. Dan kedua, bagi seni Singapura untuk mampu menandingi seni antarabangsa, seni Singapura harus menepati kayu ukur yang ditetapkan. Namun, bagaimana mampu menandingi jika ada hambatan-hambatan dari segi kepakaran dan pengembangan kreativiti? Sebelum saya berhujah dengan lebih lanjut, izinkan saya membidas apa yang telah dikatakan oleh teman penyanggah. Teman penyanggah telah mengatakan bahawa seni Singapura merupakan hasil rakyat orang Singapura. Tetapi apakah itu menunjukkan identiti Singapura? Sekarang kita mendapati bahawa seni Singapura merupakan Sekarang kita mendapati bahawa seni Singapura merupakan seni pinjaman dan tidak ada penonjolan identiti Singapura. Selain itu, teman penyanggah juga mengatakan bahawa universiti yang akan disiap pada tahun 2024. Bukankah itu menunjukkan bahawa negara kita Singapura masih belum mampu untuk menandingi di seni antarabangsa? Selain itu, sekolah swasta juga telah dipersiapkan. Bagaimanapun dilaporkan pada Mei 2017 bahawa hanya 3.10 pelajar lepasan swasta melanjutkan pelajaran ke universiti berkaitan dengan seni. Artikel dari The Straits Times menimbulkan persoalan tentang keberkesanan program seni swasta dalam menyediakan pelajar untuk kerjaya dalam bidang seni. Saya akan teruskan. Kita singkat sejarah Studio Jalan Ampas. Era kegemilangan filem Melayu di Singapura bermula pada tahun 1947. Ketika itu Studio Jalan Ampas mempunyai potensi untuk menjadi pusat perfilman yang unggul. Namun apakah daya disebabkan keterbatasan dari segi kepakaran dan juga bakat, Studio Jalan Ampas terpaksa ditutup. Sambutan terhadap filem-filem Melayu di Singapura semakin hambar kerana kemunculan televisyen hitam putih dan juga kemasukan filem berwarna dari Hollywood, Indonesia dan Hong Kong. Disebabkan kurangnya kepakaran dan kelewatan dalam mengasimilasikan teknologi ke dalam
pembikinan filem. Seni perfilman di Singapura ketinggalan jauh ke belakang. Situasi ini diburukkan lagi dengan penghijrahan ramai pelakon dari Singapura ke Malaysia pada tahun 1967. Bagaimana mungkin kita mampu memenuhi kayu ukur seni antarabangsa, apatah lagi menandinginya jika 20 tahun kemudian studio itu tutup? Bayangkan jika adanya kepakaran dan bakat yang cukup, tidak mustahil jika studio Jantan Ampas mampu menandingi Hollywood dan Bollywood. Maaf Puan. Hadirin, seni Singapura belum mampu menandingi filem antarabangsa yang dicalonkan di Anugerah Akademi kerana filem karya Singapura lebih memenuhi selera tempatan. Satu lagi bukti seni Singapura belum menepati kayu ukur kami. Kini selepas lebih daripada 50 tahun dan kita nampaknya semakin cekap dalam penggunaan teknologi dalam fileman, adakah kita dianggap sudah mampu menandingi seni filem antarabangsa? Dengan munculnya filem seperti Not My Mother's Baking, I Not Stupid atau A Boyz II Men. Selain itu, pembentukan dan pencorakan seni Singapura masih terhambat dengan kekurangan bakat yang kita ada di negara kita. Dalam artikel Asia Times 2018 mengasas acara tempatan Art Stage Singapore telah mengakui bahawa negara kita Singapura mempunyai mempunyai kekontangan karya seni yang bermutu tinggi dan beridentitikan Singapura. Oleh itu, penggiat seni didatangkan ke Singapura untuk mempromosikan lanskap seni Asia Tenggara. Untuk apa? Agar ini dijadikan sandaran bagi Singapura meningkatkan tahap ke tahap yang setara. Bagaimana kita mampu menandingi seni antarabangsa? Silakan Puan. Bagaimana bakat yang kurang itu dapat menjejas kemampuan seni Singapura untuk menandingi seni antarabangsa? Jika kita tidak ada bakat, bagaimana kita boleh ada seni? Saya akan tuliskan. Hadirin, kita perlukan masa untuk mencorak dan membentuk seni Singapura. Namun pada masa yang sama kami terhambat kerana kurangnya kepakaran. Selain itu, penapisan karya seni yang ketat oleh jawatan kuasa semakan penapisan CRC dianggap mengongkong kebebasan untuk berkreatif dalam seni. Contohnya pada tahun 2010 syarikat teater Warga telah dipotong pembiayaan tahunannya sebanyak $20,000 kerana projeknya dianggap tidak seiras dan serasi dengan nilai teras pemerintah. Menurut artikel What is the Future for Singapore's Art Scene di laman www.cts.com.sg bertarikh 10 Januari 2019, artis tempatan sukar berdepan dengan politik negara yang berkonservatisme dan penapisan yang ketat dalam penghasilan seni. Pandangan ini boleh menghambat kreativiti dan inovasi dalam seni Singapura yang akan membuatnya sukar untuk menandingi seni antarabangsa. Bagaimana seni Singapura dapat memperkaya lanskap pembangunan dan juga seni dan budaya negara jika kreativiti dan inovasi bagaikan dicatur? Satu lagi kegagalan dalam memenuhi kriteria kayu ukur untuk menandingi seni antarabangsa. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana kita dapat memacu pembangunan seni Singapura jika ada hambatan dan kekurangan dalam usaha untuk memperkembangkan seni Singapura? Selagi hal-hal dalaman ini belum terungkai, selagi itu bagaimana mampu kita menandingi seni antarabangsa? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Muhammad Dayan. Ini saya ingin menjemput pembahas kedua dari pihak penyangga iaitu Puteri Sri Dewi. Silakan. Gajah sama gajah, kerisi sama kerisi. Hanya petah berhujah-hujah kosong tiada berisi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang dihormati, panel juri yang arif lagi bijaksana, warga dewan sekalian serta pihak pencadang yang saya hormati. Tampilnya saya dari pihak penyanggah untuk meruntuhkan mauduk pada hari ini iaitu seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Kami dari pihak penyanggah sebulat suara tidak setuju akan mauduk pada hari ini. Maka kayu ukur kami pada hari ini mudah sahaja warga dewan sekalian. Selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka mauduk runtuh. Sebelum saya membentangkan tugas kami yang kedua, izinkan saya untuk membidas dahulu hujah-hujah pihak pencadang. Pihak pencadang telah mengatakan tentang keberkesanan. Warga dewan sekalian, kami tidak menafikan bahawa persediaan yang telah kami katakan masih boleh diperbaiki.
masih boleh diperbaiki. Namun, ia tidak menjejas kemampuan seni Singapura untuk menandingi seni antarabangsa. Warga Dewan sekalian, pihak pencadang juga mengatakan contoh-contoh lama warga Dewan sekalian. Selesai sudah sesi bidasan kali ini, kini izinkan saya untuk membentangkan tugas kami yang kedua, iaitu pengalaman dan kemahiran seni Singapura. Pengalaman dan kemahiran seni Singapura menunjukkan kemampuan untuk menandingi seni antarabangsa. Warga Dewan sekalian, Singapura berada pada kedudukan yang baik sebagai titik akses strategik untuk pemahaman budaya yang lebih besar antara negara-negara, terutama di rantau ini. Majlis Kesenian Negara NEC bekerjasama rapat dengan profesional seni untuk membentangkan kertas kerja di seminar dan bengkel di luar negara, mengadakan persidangan dan sidang kemuncak. Contohnya adalah pengalaman dalam menyertai simposium. Maaf Tuan, dengan izin Tuan Pengerusi, Edinburgh International Cultural Summit pada 2020. Dengan pengalaman simposium seperti ini, jelas terbukti Singapura sudah mengenal pasti dan mencapai taraf antarabangsa serta mengikuti apa yang dituntut. Menurut akhbar Straits Times pula, terdapat seni Singapura yang sudah pun melibatkan diri mereka dengan karya seni global. Pada 2010, pameran antarabangsa yang berlangsung di Venice, terdapat pameran Singapura dengan izin pengerusi yang berjudul 1000 Singapores yang memberikan sekilas lanskap Singapura, iaitu seni bina, budaya dan rakyat, dan secara kolektif menjadikan potret meriah sebuah bandar yang kemudiannya beralih kepada antarabangsa. Bukan itu sahaja warga Dewan sekalian, tetapi juga 50 filem retrospektif Singapura yang telah dimainkan di Perancis yang berprestasi pada bulan Jun dan Julai tahun lepas. Salah satu filem yang dimainkan adalah Penarik Beca P. Ramlee. Menurut laman Yayasan Asia Eropah juga, terdapat Festival Seni Budaya Singapura, juga dikenali sebagai SIFA, yang telah melancarkan 80 acara pameran di seluruh Perancis. SIFA ini jugalah yang memberikan pendedahan meluas kepada artis-artis tempatan untuk mempamerkan karya mereka di persada antarabangsa. Warga Dewan sekalian, bukankah usaha-usaha ini masih menunjukkan bahawa seni Singapura sudah mampu menandingi seni antarabangsa? Warga Dewan sekalian, seterusnya adalah kemahiran seni Singapura. Warga Dewan sekalian, kemahiran menunjukkan tahap seseorang itu di dalam sesuatu bidang. Salah satu seniman seramik Singapura dan Asia Tenggara yang paling terkenal ialah Iskandar Jalil. Karyanya yang mengintegrasikan gaya Jepun dan Islam itu telah dipaparkan dalam banyak koleksi awam dan swasta antarabangsa seperti koleksi Museum Nasional Sweden. Bukan itu sahaja, bahkan kemahiran... Silakan Tuan. Kita tidak boleh katakan yang penggiat-penggiat seni boleh mewakili seni Singapura. Seni Singapura dan hasil seni harus tonjolkan identiti Singapura. Kita tidak boleh samakan seni Singapura dengan hasil seni penggiat-penggiat seni Singapura. Akan tetapi seni Singapura sudah mempunyai tidak menghambat mereka untuk menunjukkan karya dan potensi mereka untuk ke persada antarabangsa. Warga Dewan sekalian, seterusnya, kemahiran yang dimiliki oleh Iskandar Jalil itu menyebabkannya untuk mendapat 2 anugerah beasiswa di India dan Jepun. Di sebalik itu, beliau telah mengadakan 22 pameran di seluruh negara dalam kemahirannya dalam membuat tembikar. Bukan itu sahaja warga Dewan sekalian, akan tetapi banyak warga Singapura yang telah diiktirafkan di persada antarabangsa. Menurut berita harian Singapura, Cik Aznita, 58 tahun, yang merupakan anak Melayu tempatan pertama untuk meraih anugerah pertandingan seni antarabangsa yang berlangsung di negara Jepun pada tahun lepas. Dengan ini, secara tidak langsung, kemahiran yang dimiliki oleh penggiat seni ini telah membuktikan bahawa seni Singapura sudah diiktiraf di persada antarabangsa dan sudah mampu menandingi seni antarabangsa. Warga Dewan sekalian, adakah persediaan ini masih menunjukkan bahawa seni Singapura masih belum mampu untuk menandingi seni antarabangsa dengan bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya? Fikir-fikirkanlah wahai pihak pencadang. Dengan itu terbuktilah kayu ukur kami selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka mauduk runtuh. Mohon untuk terus menyangga. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Putri. Kini saya ingin menjemput pembahas ketiga dari pihak pencadang, iaitu Rais Amar. Silakan.
Seni Singapura sudah mampu menandingi seni antarabangsa? Anda yakin? Salam sejahtera hadirin yang dihormati. Terlebih dahulu, izinkan saya membidas apa yang dikatakan oleh teman penyangga yang dikatakan tadi. Pihak penyangga ada katakan yang ada terdapat pameran-pameran antarabangsa yang telah mempamerkan seni Singapura. Tetapi itu tidak wujud oleh sebab seni-seni Singapura tidak wujud. Apa itu seni Singapura? Apa bukti-bukti yang menunjukkan seni identiti Singapura? Bukankah apa yang dipamerkan ialah hasil seni penggiat seni Singapura? Juga Silakan Tuan. Silakan Puan. Kami mendefinisikan seni Singapura sebagai seni yang direka di Singapura atau oleh warga Singapura atau mempunyai unsur-unsur dan pengaruh yang berkaitan dengan Singapura. Terima kasih Puan. Ini adalah masalah pihak penyangga. Pihak penyangga salah faham mauduk yang diberikan pada hari ini. Kalau kita berbalik kepada mauduk diberikan mengatakan seni Singapura, bukan seni yang dihasilkan di Singapura ataupun hasilan penggiat-penggiat seni Singapura. Seni Singapura harus menonjolkan identiti kesingapuraan dan apa-apa hasil-hasil seni itu tidak menonjolkan pada tahap antarabangsa identiti Singapura. Pihak penyangga juga mengatakan yang Majlis Seni Kebangsaan, organisasi yang tanggungjawab untuk memberi pengiktirafan kepada penggiat seni. Tetapi itu tidak cukup hanya dengan pengiktirafan tertinggi dari Majlis Seni Kebangsaan untuk seni Singapura dikatakan sudah mampu menandingi seni antarabangsa. Pengiktirafan yang diberikan itu hanya di peringkat nasional. Selanjutnya, satu tinjauan yang dijalankan oleh Majlis Seni Kebangsaan NAC pada 2016 mendapati hanya 4 daripada 10 warga Singapura menyatakan minat terhadap seni. Selebihnya berpendapat bahawa mereka tidak meminati seni kerana seni tidak menjanjikan ganjaran yang menarik untuk didalami atau dijadikan kerjaya profesional. Nah, mentaliti seperti inilah yang akan menghambat peluang kita untuk melahirkan insan yang kreatif dan inovatif dalam seni agar setara dengan tahap antarabangsa. Bagaimana mampu menandingi jika kita kekurangan penggiat seni di pentas dunia? Hakikatnya, seni Singapura masih dibentuk dan dicorak agar jitu identiti kesingapuraannya. Kita perlu masa dan kita perlu memenuhi kriteria kayu ukur yang dibentangkan. Barulah nanti kita boleh sama-sama bangga mengatakan seni Singapura sudah mampu menandingi seni antarabangsa. Tetapi buat masa ini, saat ini, detik ini belum mampu. Titik. Hadirin, kami akan terus memperkukuh pendirian pihak pencadang dengan faktor-faktor bahawa kita kurang menghasilkan peranan bagi mencukil bakat dan menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif yang dapat terus menyumbang ke arah pembangunan industri seni Singapura. Lihat pendidikan di Singapura yang kurang memberikan penekanan kepada subjek seni. Warga Dewan sekalian, selanjutnya, ibu bapa juga berperanan dalam mencukil bakat dan menghasilkan modal insan seni yang kreatif dan inovatif. Laporan Today Online bertarikh 17 Julai 2017 mendedahkan daripada 1,500 ibu bapa yang terlibat dalam tinjauan tentang pendidikan subjek holistik untuk anak-anak mereka, 44% berpendapat lebih penekanan harus diberikan kepada pendidikan IT dan hanya 22% berpendapat lebih penekanan harus diberikan kepada pendidikan seni. Hadirin, bukankah ini bukti yang menunjukkan kurangnya ibu bapa yang menganggap seni sebagai komponen yang penting dalam pendidikan holistik? Jadi, jika mentaliti ibu bapa terhadap seni sudah sedemikian rupa, mana mungkin kita mempunyai modal bakat seni yang kreatif dan inovatif yang lebih besar? Silakan Puan. Namun ia tidak mengambat atau mengurangkan potensi seni Singapura untuk ke peringkat seterusnya iaitu tahap seni antarabangsa. Tetapi kalau ibu bapa tidak menyokong anak-anak mereka di dalam bidang seni, bagaimana boleh Singapura menghasilkan modal insan seni yang kreatif dan inovatif? Hadirin, kami akurnya ramai pelajar dihantar oleh ibu bapa ke kelas-kelas seni.
Tetapi ini hanya untuk membentuk sasya yang holistik dan tidak lebih daripada itu. Malah ada yang menganggap seni itu hanya sekadar hobi. Dengan anggapan sedemikian, mana mungkin seni itu mampu ditingkatkan ke tahap seni antarabangsa jika potensi bakat seni yang ada pada anak-anak mereka tidak digilap sepenuhnya. Hingga detik ini, seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Siapa tahu pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Rais. Kini saya ingin menjemput pembahas ketiga dari pihak penyangga iaitu Hanina. Silakan. Salam perdebatan warga Dewan sekalian. Tampilnya saya dari pihak penyangga untuk meruntuhkan mauduk kita pada hari ini iaitu seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Kami dari barisan penyangga sebulat suara tidak setuju akan mauduk kita pada hari ini. Maka kaya ukur kami mudah sahaja warga Dewan sekalian. Selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka mauduk runtuh. Sebelum saya meneruskan kepada tunggak yang ketiga daripada barisan penyangga, izinkan saya untuk membidas hujah-hujah yang telah dibentangkan oleh pihak pencadang. Pertama sekali, pihak pencadang telah mengatakan bahawa seni Singapura tidak mampu menandingi seni antarabangsa atau belum mampu menandingi seni antarabangsa kerana seni Singapura tidak mempunyai identiti yang sendiri. Warga Dewan sekalian, ingin saya mengutarakan soalan kepada kamu semua, iaitu apabila kami memikirkan tentang Singapura, bukankah kami memikirkan tentang kepelbagaian etnik? Maka kepelbagaian etnik itu menunjukkan identiti seni Singapura. Kerana kepelbagaian etnik ini menunjukkan bahawa Singapura tidak sahaja istimewa dan unik dari segi satu seni, namun beberapa seni yang terdapat di Singapura. Silakan Tuan. Apakah kaitan dengan mauduk? Bukankah mauduk mengiktirafkan yang seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa? Apa kaitan berbilang kaum dengan tahap seni antarabangsa? Warga Dewan sekalian, pihak pencadang tidak mendengar dengan tepat apa yang telah saya katakan. Saya telah mengatakan bahawa mereka sendiri yang mengatakan bahawa seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa kerana ketiadaan identiti. Maka ingin saya menunjukkan bahawa apabila kami mempunyai kepelbagaian identiti dari Singapura seperti tarian Melayu, tarian India dan tarian Cina, ini semua menunjukkan identiti seni Singapura. Kerana ini menunjukkan bahawa Singapura tidak sahaja terhad keistimewaannya kepada satu seni tetapi kepada kesemua seni yang terdapat. Seperti mana yang telah mengatakan menurut laman daysdigital.com pada 21 Mac 2019, seorang juru gambar yang sangat terkenal itu Sarah Chu mengatakan bahawa artis Singapura berfikiran hadapan dan kepentingan dan memikirkan tentang kepentingan dalam menerima tradisi seni masa lalu negara dan juga mewujudkan pembuatan dan penerimaan seni yang kompleks di negara. Ini bermaksud bahawa artis-artis di Singapura tidak sahaja memikirkan tentang identiti tradisional Singapura, namun mereka menggabungkan identiti tradisional Singapura dengan identiti model. Maka dengan itu ia menunjukkan bahawa identiti seni Singapura itu sendiri adalah gabungan antara semua etnik yang terdapat di Singapura serta pengaruh barat. Warga Dewan sekalian. Silakan Puan. Maaf Tuan. Kemudian pihak pencadang telah mengatakan bahawa kita terdapat kurangnya bakat di dalam Singapura. Warga Dewan sekalian, pihak pencadang telah mengatakan contoh-contoh yang lama yang berlaku pada 90-an dan sebagainya. Kami ingin menunjukkan warga Dewan sekalian bahawa di Singapura terdapat pelbagai orang yang mahir dalam seni dan mereka dijemput oleh negara-negara lain untuk mewakili seni tersebut di negara mereka. Sebagai contoh, Muhammad Latif Muhammad merupakan seorang sastrawan yang menulis karya yang sangat terkenal dan beliau dijemput untuk mengajar di Malaysia dan juga beliau telah memenangi anugerah tulis Asia Tenggara 2002. Maka ini menunjukkan bahawa di Singapura terdapat tidak kurangnya tidak mempunyai keterbatasan bakat di Singapura. Silakan Tuan. Kamu berkata bahawa ada seniman di Singapura yang dijemput oleh negara lain untuk mewakili seni Singapura. Tetapi bukankah pameran-pameran yang mereka mempamerkan mewakili
bakat mereka sendiri dan bukan identiti seni Singapura sebagai keseluruhannya. Warga Dewan sekalian, seniman-seniman tersebut telah mempamerkan karya mereka dan ia bukan sahaja menunjukkan bakat mereka sebagai artis, namun ia juga menunjukkan pengaruh dan unsur-unsur Singapura di dalam karya seni mereka. Celahan pun. Maaf Tuan. Maka ini menunjukkan bahawa mereka telah dipengaruhi oleh unsur-unsur di Singapura untuk menunjukkan identiti Singapura di dalam seni karya mereka. Kemudian pihak pencadang juga telah mengatakan bahawa Singapura kurang menghasilkan individu yang kreatif. Warga Dewan sekalian, saya rasa bahawa ramai daripada kalian telah menonton cerita Mat Kilau, bukan? Maka cerita Mat Kilau ini seniman yang pertama atau yang paling masyhur daripada kisah tersebut adalah Adiputra, dan Adiputra merupakan seniman Singapura yang menunjukkan bakatnya sehingga kan orang penonton Malaysia tertarik dengannya. Maka dengan itu ini menunjukkan bahawa seni Singapura mampu menandingi seni antarabangsa. Warga Dewan sekalian, maka untuk mengukuhkan lagi pegangan kami, izinkan saya untuk membentangkan tunggak kami yang ketiga, iaitu identiti seni Singapura. Warga Dewan sekalian, seni Singapura sangat unik kerana ia melambangkan jati diri dan intipati Singapura sebagai negara yang mempunyai pelbagai etnik. Maka ini merupakan cerminan pengalaman hidup seorang sebagai perspektif alternatif kepada persekitaran kita. Maka seni Singapura mampu menandingi seni antarabangsa kerana ia mempunyai keaslian dan kreativiti yang tersendiri. Menurut Majlis Kesenian Negara NAC, sejak 2013, usaha-usaha untuk meningkatkan seni telah dilakukan melalui budaya. Bagaimana ia dilakukan melalui pengaturcaraan dan perkongsian budaya dalam pameran seni. Maka ini menunjukkan bahawa sejarah dan tradisi yang dikongsi menunjukkan keistimewaan dan identiti seni Singapura kepada seluruh dunia. Bukan itu sahaja warga Dewan sekalian, namun seni Singapura menyediakan titik fokus kepada warga Singapura untuk menjadi akar umbi mereka sebagai sumber inovasi dan inspirasi yang kaya. Oleh yang demikian, seni Singapura mampu menandingi seni antarabangsa. Mohon untuk terus menyangga. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Hanina. Okay, pusingan seterusnya ialah pusingan hujahan berapi. Di sekadar peringatan, sila kekalkan jarak selamat sepanjang 2 meter ketika berbahas. Kini saya menjemput wakil daripada kedua-dua pasukan untuk ke hadapan untuk memulakan pusingan pertama. Mereka ialah bagi pihak pencadang Muhammad Dayan dan pihak penyangga Putri. Silakan. Menurut berita harian Singapura, terdapat anak Melayu tempatan yang meraih anugerah pertandingan seni antarabangsa. Belum start. Tahan. Saya Pusingan satu. Pusingan satu. Ya. Pencadang. Maaf ya, okay, jadi bagi pusingan pertama, pencadang akan lakukan hujan berapi dahulu, baru pihak penyangga. Nanti hujan berapi kedua, baru pihak penyangga mulakan. Baiklah, kita akan mula semula pusingan pertama. Jadi pihak pencadang sila mulakan. Pokoknya dalam perbahasan maudu ini adalah apakah itu seni Singapura. Kalau kita mengatakan seni Cina, kita sudah tahu tarian naga. Kalau kita katakan seni Filipina, kita sudah tahu Sugayan. Dan apakah itu seni Singapura? Ketika tidak boleh mengatakan bahawa seni Singapura itu adalah hasil karya orang dari Singapura. Apakah itu seni Singapura? Seni seperti yang telah dikatakan oleh pihak pembahas pertama, seni Singapura ialah yang direka di Singapura atau oleh warga Singapura atau mempunyai unsur-unsur dan pengaruh yang berkaitan dengan Singapura. Kita tidak boleh membuat andaian bahawa seni Singapura sudah mampu menandingi hanya kerana kita ada A, B, C, D dan sebagainya. Sudahkah seni Singapura memenuhi kayu ukur untuk menandingi seni antarabangsa? Contoh cukup prasarana bukan jaminan untuk melayakkan seni Singapura mampu menandingi seni antarabangsa. Seperti yang kami bertegaskan kali-kali, kita masih dalam proses membentuk dan mencorak seni Singapura.
Walau bagaimanapun, perbahasan pada hari ini adalah tentang seni Singapura, jikalau seni Singapura mampu menandingi seni antarabangsa ataupun tidak. Dan kami pihak penyangga telah menunjukkan persediaan kami, iaitu pengalaman dan kemahiran dan identiti seni Singapura yang mempunyai kemampuan dan potensi untuk bertanding ke persada antarabangsa. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih para pembahas. Kini saya akan mengundang pasangan kedua untuk tampil ke hadapan untuk memulakan pusingan kedua hujahan berapi, iaitu bagi pihak penyangga Bintang dan pihak pencadang Rais Amar. Pihak pencadang menyatakan bahawa seni Singapura belum bersaing dalam satu persaingan. Maka adakah anda menafikan bahawa pertandingan yang sudah ada, yang sudah disertai oleh seni Singapura sendiri? Apa persaingan yang Singapura telah bertanding dalam? Seperti contoh Aznita Muhammad Yusof yang sudah pun memenangi seni antarabangsa, dan ini menunjukkan bahawa mereka sudah Tetapi kita sudah mengekalkan berkali-kali yang kita tidak boleh katakan yang penggiat-penggiat seni mewakili identiti Singapura. Hasil seni harus menonjolkan identiti Singapura, dan kita tidak boleh katakan yang penggiat-penggiat seni mewakili keseluruhan Singapura. Namun apabila mereka Maaf ya. Okey. Sudah tamat. Kerana tadi anda telah memotong Tapi ya, okey. Jadi 20 saatnya begini ya. 20 saat bagi anda, 20 saat bagi anda. Jadi semasa 20 saat itu anda tidak dibenarkan untuk memotong hujahannya. Jadi anda harus membenarkan pihaknya untuk habiskan hujahannya bagi 20 saat itu. Baiklah. Okey, kita akan mulakan sekali juga bagi pusingan ini. Jadi ingat ya, jangan memotong masing-masing semasa 20 saat itu. Boleh? Okey. pihak pencadang mengatakan bahawa seni Singapura belum bersaing dalam satu persaingan. Maka adakah anda menafikan bahawa pertandingan yang sudah ada, yang sudah disertai oleh penggiat seni Singapura tidak mampu bersaing di antarabangsa? Seperti dikekalkan berkali-kali, penggiat-penggiat seni tidak boleh dikatakan mewakili seni Singapura. Seni Singapura harus menonjolkan identiti Singapura. Penggiat-penggiat seni di tahap antarabangsa tidak boleh dikatakan menonjolkan seni Singapura oleh sebab hasil mereka tidak menonjolkan identiti Singapura. Namun, jika seseorang itu berasal dari Singapura, maka ia menonjolkan identiti Singapura yang tersendiri. Maka jika mereka mampu menandingi di tahap antarabangsa, maka menunjukkan mereka mampu untuk menandingi di tahap antarabangsa. Apakah bukti yang menunjukkan itu? Kalau sebagai contoh, Anita Sarawak di tahap antarabangsa boleh dikatakan mewakili Singapura, tetapi hasil karya dia tidak menonjolkan identiti Singapura. Lagu-lagu dia tidak ada kaitan dengan identiti Singapura. Itu adalah identiti Amerika dan seluruh global, bukan hasil seni Singapura. Baiklah, terima kasih kepada para pembahas. Kini saya akan menjemput pula penggulung dari pihak penyangga iaitu Hanina untuk ke hadapan bagi penggulungannya. Silakan. Salam perdebatan warga Dewan sekalian. Tampilnya saya selaku penggulung barisan penyangga untuk menggulung segala yang telah berlaku ketika perdebatan tadi. Maka ingin saya mengukuhkan lagi bahawa kayu ukur kami ialah selagi mana persediaan untuk melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka maudhu runtuh. Jadi ingin saya mengatakan bahawa pihak pencadang telah mengatakan berkali-kali tentang identiti seni Singapura. Maka ingin saya menekankan lagi bahawa identiti Singapura berdasarkan atau berasal daripada kepelbagaian etnik di dalam negara ini. Kerana di dalam negara ini terdapat bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan sebagainya. Maka apabila pelbagai bangsa-bangsa ini menghasilkan karya, maka ini menunjukkan
identiti mereka sebagai identiti seni Singapura kerana dia dipengaruhi oleh unsur-unsur dan elemen-elemen yang terdapat di Singapura. Kemudian pihak pencadang telah mengatakan bahawa untuk menunjukkan bahawa seni Singapura itu sudah mampu menandingi seni antarabangsa, kita perlu menghabiskan kriteria-kriteria tersebut, iaitu pertama sekali diterima oleh beberapa negara sebagai taraf tinggi. Pihak pencadang tidak mengatakan bagaimanakah kita boleh mengukur apakah itu penerimaan oleh beberapa negara sebagai taraf tinggi. Kerana jikalau kita ingin mengatakan jikalau penerimaan itu berdasarkan oleh adakah seni Singapura itu wujud di dalam negara mereka, maka di Museum New York terdapat seni Singapura yang dihasilkan oleh Heggie Yang, iaitu karya tersebut menunjukkan identiti Singapura kerana ia dipengaruhi oleh unsur-unsur dan elemen-elemen di Singapura. Kemudian pihak pencadang juga mengatakan bahawa seni Singapura perlu untuk menandingi seni antarabangsa, ia perlu menunjukkan bahawa ia mahal atau diingini oleh ramai orang. Warga dewan sekalian, seperti mana kami mengetahui, ramai pengunjung antarabangsa datang ke Singapura untuk melihat karya-karya seni kami, dan seterusnya melalui Vogue.sg pada 23 Mei 2020, salah satu pengasas NFT Asia telah menunjukkan bahawa dia berbakat untuk menghasilkan hasil-hasil NFT. Maka NFT ini merupakan seni-seni yang menunjukkan bahawa seni Singapura itu mahal. Kemudian pihak pencadang telah mengatakan kita harus menunjukkan bahawa seni Singapura itu menyatukan masyarakat. Warga dewan sekalian, seperti mana yang saya telah mengatakan, seni Singapura itu menyatukan masyarakat kerana ia membuktikan atau menunjukkan kegairahan dalam warga negara Singapura untuk menunjukkan bahawa Singapura itu mampu untuk memperjuangkan pemeliharaan dan kesinambungan seni-seni di Singapura. Maka kegairahan yang dilihat dalam masyarakat ini menunjukkan bahawa kami berpotensi dan juga menunjukkan bahawa seni Singapura mampu untuk menandingi seni antarabangsa. Maka dengan itu kami telah menunjukkan bahawa seni Singapura mampu untuk menandingi seni antarabangsa. Maka ingin saya mengukuhkan lagi dengan mengatakan jikalau pihak pencadang perlu menunjukkan bahawa aset, pengalaman, kemahiran dan identiti Singapura tidak kurang atau tidak wujud dan tidak mencukupi untuk menunjukkan bahawa seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa, maka ingin saya mengukuhkan lagi dengan mengatakan selagi mana persediaan itu melawan atau mengimbangi seni antarabangsa sudah mencukupi, maka mauduk runtuh. Mohon untuk terus menyangga. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Hanina. Kini ingin saya mempersilakan pula penggulung daripada pihak pencadang untuk menggulung perbahasan. Dipersilakan Adam. Salam sejahtera. Kami dengan yakin telah memberikan takrifan yang luas lagi dalam dan premis kami jelas. Seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa kerana kita masih lagi mencorak dan membentuk identiti seni Singapura. Belum ada yang pasti, yang konkret dan yang jitu untuk kita gambarkan sebagai seni Singapura. Seni Singapura terpaksa mengadaptasi seni dari luar untuk menghidupkan nadi seninya. Dan selagi seni Singapura tidak dapat memenuhi kayu ukur, bagaimana mampu menandingi seni antarabangsa? Dan sebelum kami menggulung hujah-hujah kami, izinkan kami membidas kata-kata penyangga agar perdebatan pada hari ini kemas, jelas dan bebas daripada tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Teman penyanggah ada mengatakan bahawa disebabkan Singapura merupakan negara yang berbilang bangsa, seni Singapura, seni yang ada di Singapura kepelbagaian seni. Tetapi semua seni ini seni pinjaman dan bukan seni asli. Semua seni ini sudah dicipta dan dibentuk sudah lama lagi di negara-negara lain. Bukankah ini menunjukkan bahawa kita masih memerlukan masa untuk mencorak identiti seni Singapura? Tambahan lagi, mereka juga berkata bahawa terdapat seorang seniman yang menerima anugerah dari negara lain. Tetapi mereka hanya memberikan contoh seorang Melayu. Dan ini tidak mewakili seni identiti Singapura secara seluruh.
contoh yang mereka memberikan ialah hanya seni Melayu dari Malaysia, bukan seni Singapura. Mereka juga berkata bahawa Singapura merupakan pusat perkembangan seni yang tinggi pemahaman bangsa lain. Tetapi pusat seni Singapura nadi seni berkembang. Jika benar, mengapa ramai artis tempatan yang berhijrah ke negara lain? Seperti Adi Putra yang teman penyanggah telah berkata tadi. Hadirin, pendirian kami jelas dan kami yakin berdasarkan kayu ukur dan bukti-bukti yang telah kami bentangkan, seni Singapura masih jauh di belakang dan belum mampu menandingi seni antarabangsa. Menerusi pencarang pertama, kami telah menyelongkar sejarah dan sejarah menunjukkan bahawa dalam kita mencorak dan membentuk identiti seni Singapura yang kental, kita perlukan masa, kita perlu bergerak pentas dan kita perlu anjakkan paradigma untuk bersaing menandingi seni antarabangsa. Menerusi teman pencarang kedua pula, kami telah buktikan seni Singapura ada banyak keterbatasan dari pelbagai aspek sehingga kita belum mampu menandingi seni antarabangsa. Dan pencarang ketiga pula telah membuktikan peranan masyarakat dan ibu bapa dalam pendarahan dan apresiasi terhadap seni masih lagi kurang. Dari itu, seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Hadirin, apa yang disampaikan oleh teman-teman penyanggah kabur. Mereka gagal membuktikan bahawa identiti seni Singapura sudah tercorak dan berbentuk. Mereka gagal membuktikan bahawa seni Singapura telah dapat memenuhi kayu ukur seni antarabangsa. Mereka gagal membuktikan bahawa prasarana seperti sekolah seni dan institusi seni di Singapura sudah cukup. Dan mereka gagal meruntuhkan maudud dan gagal meyakinkan kita semua. Kami yakin suatu hari nanti kita mampu menandingi seni antarabangsa. Tetapi sekarang kita belum. Pengerusi majlis, para panel juri, teman penyanggah dan para hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Adam. Jadi demikianlah selesai sudah perbahasan kita pada hari ini. Di sidang hadirin kita akan berehat selama 20 minit. Para penilai, sila ke bilik penilai bagi sesi perbincangan dan pemarkahan. Sila maklum bahawa keputusan perbahasan akan diumumkan oleh pengacara setelah tamatnya sesi maklum balas. Terima kasih. Baiklah, para penilai, selamat kembali. Kini, sesi maklum balas akan bermula. Ketua penilai, silakan. Baik, salam sejahtera semua saya ucapkan. Syabas, kita semua sudah pun sesi perdebatan pada hari ini sudah pun berakhir. Saya akan membuat ulasan bagi kedua-dua sidang. Saya akan mulakan dengan sidang 1 iaitu Institusi Raffles dan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dengan mauduk usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa Hambar. Jadi setelah melihat kedua-dua kumpulan, ada beberapa ulasan dari para panel penilai. Pertama iaitu apabila kita berhujah itu sebagai ibarat satu komunikasi. Jadi apabila dalam semua jenis komunikasi, kita harus pastikan yang komunikasi itu jelas. Jadi idea-idea yang disampaikan, definisi dan segala yang ingin hujah-hujah yang ingin disampaikan haruslah jelas supaya lebih mudah untuk para panel penilai dan penonton untuk mengikuti mauduk perbahasan pada hari itu. Dan apabila kita berbahas, kita tidak boleh terlalu berdasarkan persepsi ataupun sentimen kita semata-mata terhadap topik tersebut. Kita mestilah ada sikap yang rasional, iaitu berikan fakta, data dan statistik untuk meyakinkan kami dengan lebih kukuh lagi bahawa isi-isi yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang betul. Dan juga ada usaha antara dalam kalangan kumpulan itu untuk menghafal. Dan apabila mereka menghafal skrip dan memahami skrip itu, mereka dapat membuat penyampaian dengan lebih baik daripada kita setakat membaca daripada mula hingga akhir
cuba ada usaha untuk membuat kontak mata dengan penonton, kerana bila kita membuat kontak mata itu kita memberikan penekanan yang ya, apa yang saya cakap itu adalah benar dan awak harus bersetuju dengan pendapat saya. Jadi daripada awak hanya melihat kertas, ketakutan, gementar. Saya faham anda gementar, tapi cuba atasi rasa gementar itu dan cuba pandang audiens dan cuba berikan gerakan tangan, badan, isyarat mata dan sebagainya untuk meyakinkan lagi isi-isi yang nak disampaikan. Itu antara contoh retorik, perbahasan yang perlu kita ikuti. Dan ada juga usaha untuk menyampaikan isi dengan teratur dan tidak kelam kabut. Jadi saya suka itu. Kami semua mendapati yang apabila ia tidak disampaikan dengan laju dan dengan seperti seakan-akan speed reading, ia lebih mudah untuk difahami dan meyakinkan kami. Ya, maaf ya, saya harus merujuk nota. Yalah, harus lebih, apabila kita berbahas ini, dia macam kita berada dalam bilik courtroom, dalam sedang menguatkan sesuatu isi atau kita sedang represent a client gitu. Jadi kita harus lebih assertif. Kalau kita rasa isi-isi itu betul, itu adalah isi-isi yang kita yakin akan menjatuhkan lawan, dan kita harus pastikan kosakata yang tepat itu diberikan impak. Ya, contohnya mungkin 70% daripada masyarakat Melayu berbual dalam bahasa Melayu. Itu adalah satu yang tidak dapat disangkal lagi, dan memberikan kata-kata yang meyakinkan para penilai dan sebagainya lah. Satu lagi, mungkin tadi ada yang terlupa nak membuka pelitup muka. Jadi telah diberikan kelonggaran untuk membuka pelitup semasa berhujah. Jadi lakukan sedemikian. Jika akan mengarah ke peringkat akhir, jangan gunakan pelitup. Cuba gunakan buka pelitup dan berbual dengan dan berhujah dengan jasa yakin-yakinnya. Selain daripada itu, contoh-contoh yang diberikan pada mulanya saya cuma lihat mungkin berkenaan bahasa. Tapi kita harus ingat bahasa itu juga sesuatu yang definisinya luas. Bukan setakat bahasa secara perbualan atau tulisan, tapi juga merangkumi aspek perfilman, sastra, budaya dan sebagainya. Jadi jangan disempitkan definisi sesuatu mauduk itu. Cuba berikan skop yang lebih luas supaya menunjukkan yang kita ni matang dari segi pemikiran. Selain daripada itu, kita juga lihat di sini pada sidang yang pertama ada juga perlawanan antara quantity dan juga quality. Mana yang lebih penting? Adakah quality itu lebih penting, isi-isi quality isi yang disampaikan, atau quantity isi-isi? Mana isi yang lebih banyak maknanya lebih baik, atau quality yang baik itu adalah perbahasan yang baik? Jadi ada sedikit polemik di situ. Dan juga dari segi sudut mikro dan makro. Ada yang satu kumpulan mengatakan dari segi dalam negeri, ada pula kumpulan yang mengatakan tidak, harus mencakupi luar negeri. Dan jadi macam-macam cara kita boleh membuat definisi subjek dan sebagainya. Dan selain menjadi penyampai yang baik, kita juga mestilah menjadi pendengar yang baik. Kita jangan setakat hendak menghabiskan isi-isi yang kita telah tulis, baris demi baris, tapi kita lupa untuk mendengar apakah hujah-hujah yang disampaikan oleh pihak lawan. Kerana hujah-hujah mereka juga kadang-kadang boleh kita jatuhkan kalau kita mendengar dengan baik, dan boleh menjadikan kemenangan bagi kita. Dan juga selain daripada itu, Yasmin ada isi. Dan pertingkatkan lagi lah celahan dan bidasan. Itu antara komen para penilai. Pastikan kualiti celahan dan bidasan itu adalah bidasan dan celahan yang berkualiti lah. Maknanya kalau apa yang mereka persoalkan, jawab persoalan itu. Jangan ditanya A tapi jawabnya B. Ataupun mungkin kalau ditanya A tapi jawabnya mungkin A, B dan sebagainya, tidak begitu jelas. Jadi jelas sejelas-jelasnya apakah bukti-bukti atau penekanan yang ingin disampaikan. Saya rasa setakat itu saja bagi
sidang 1. Bagi sidang 2 pula, iaitu antara Institusi St. Joseph dan Madrasah Al-Saghaf Al-Arabia, iaitu seni Singapura belum mampu menandingi seni antarabangsa. Jadi kita lihat ada macam battle of the sexes, pelajar lelaki dari SGI dan pelajar wanita dari Madrasah Al-Saghaf, dan mereka mempunyai gaya. Pada pertandingan itu kami nampak ada gaya-gaya retorik yang sangat menarik, yang cara penyampaiannya ada intonasi, tinggi rendah nadanya, cara untuk menyampaikan penggunaan kosakatanya dengan begitu, ayatnya tersusun rapi dan dengan menggunakan kontak mata dan cuba untuk menghafal skrip dan sebagainya. Nampak begitu macam satu drama teater gitu, bukan menonton bahas. Jadi sangat menghiburkan lah. Jadi itu saya rasa tidak salah. Itu adalah antara gaya perbahasan yang boleh kita ambil contoh-contoh yang baik, sebab antara selain menyampaikan bahasa dan isi, kita juga harus ada gaya penyampaian yang baik dalam perbahasan. Jadi syabas kepada kumpulan tersebut kerana saya rasa gaya retorik itu juga penting. Dan satu kumpulan juga menjaga etika dengan baik. Maknanya apabila kumpulan lawan mencela mereka, maaf tuan, maaf puan dan sebagainya. Jadi mereka gunakan perkataan tuan dan puan. Jangan setakat mengatakan maaf atau tidak atau nanti. Jangan kalau boleh kalau masuk ke peringkat akhir di depan kaca televisyen, di depan penonton yang beribu-ribu atau mungkin juga berjuta, Jadi janganlah terlalu kesat atau terlalu abrupt bahasanya. Cuba gunakan etika perbahasan yang lebih baik lah. Dan saya rasa agak baik juga kerana ada kumpulan yang berusaha untuk menukil dari artikel-artikel berita harian daripada NAC. Ada juga contoh-contoh yang baik seperti SIFA dan juga contoh-contoh lain yang saya rasa semua contoh-contohnya relevan. Tidak ada contoh-contoh yang tidak boleh digunakan dan sebagainya. Dan satu lagi ialah apabila definisi pihak lawan telah pun diberikan, skopnya telah disiapkan. Janganlah kita mempertikaikan, definisi awak salah, definisi saya betul. Tapi apa yang patut dilakukan ialah berikan contoh-contoh. Kalau awak katakan definisi awak itu begini-begini, apa contohnya? Kami mahu contoh, mahu bukti. Seperti mana berada di dalam courtroom. Kita mesti ada bukti dan mesti yakinkan para juri yang itu adalah definisi yang lebih baik. Kerana contoh-contoh kami begini. Tapi kalau kata saja tidak ada contoh pun tidak begitu berguna. Kerana kami tidak dapat yakin dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi jangan dipertikaikanlah definisi yang telah dibentangkan. Dan juga contohnya tadi kita lihat kan pengulangan perkataan identiti seni Singapura dan sebagainya lah. Sebab nampak sangat yang kita hanya satunya teknik pengulangan ni dia boleh baik dan boleh juga tidak begitu baik. Sebab bila kita mengulangi perkataan itu berkali-kali kita ingin memberi penekanan. Bagus. Tetapi kalau kita juga terlalu mengungkit semula isi-isi yang sama, itu juga menunjukkan yang tak ada bahan lain ke? Tak ada isi lain ke? Jadi itu pun akan menimbulkan persoalan atau akan menjatuhkanlah markah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja. Tapi secara keseluruhannya saya rasa perbahasan ini, pada hari ini kedua-dua sidang agak baik dan kami mengalu-alukan pelibatan para pelajar dalam pertandingan pada hari ini. Syabas, teruskan. Kalau tidak menang, jangan putus asa. Kerana saya rasa ini adalah satu usaha yang baik. Dan untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu, sebab sebagai seorang guru Melayu, saya lihat pada hari ini adalah satu aktiviti yang sangat sihat, sesuatu yang positif, yang memberi harapan kepada saya apabila masuk ke kelas, yang bahasa Melayu ini masih lagi wujud, masih lagi segar antara kami semua dan bangsa Melayu, pelajar-pelajar Melayu. Jadi teruskan dan jika nasihat kami lah apabila pergi ke peringkat akhir, jika anda menghadapi masalah mungkin
gementar, gugup dan sebagainya. Jadi mungkin adakan debate coach atau vocal coach yang boleh ajarkan teknik pernafasan supaya awak boleh tenangkan diri dan sebagainya. Bila berada di depan kaca televisyen tidak begitu nampak gugup lah. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu membaca dari skrip dan tangan kita menggeletar kan, tidak begitu dari segi gaya mungkin sudah pun ada kelemahan lah di situ. Jadi walaupun isi baik, tapi kalau gayanya kurang pun tidak begitu baik lah. Harus kedua-duanya harus seimbang. Gaya penyampaiannya baik, bermutu, ada retorik, ada gaya yang unik dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama isinya padat, banyak dan memberikan data dan statistik, fakta dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh buat persiapan yang baik, ucapannya, gaya penyampaiannya baik, isinya juga mantap dan ada strategi dan isi yang disampaikan jelas. Macam ada yang tadi menggunakan akronim APKI, DGK dan sebagainya. Ini baik sebab saya rasa senang untuk saya ingat, oh ini isi utama mereka sebab ada akronim-akronim tersebut. Daripada setakat awak hanya memberikan nota-nota secara frasa dan sebagainya, agak susah untuk kami ingat sebab dia berlaku dengan sangat cepat perbahasan ini. Jadi sesuatu yang bahasa yang tepat dan padat. Gunakan penggunaan kosakata yang baik. Kalau kita salah menggunakan kosakata, pihak lawan boleh menjatuhkan, oh awak mengatakan perkataan ini tapi mauduk ini adalah perkataan yang begini. Jadi itu menjadikan sebab untuk pihak lawan menjatuhkan mauduk-mauduk yang telah disampaikan. Jadi perhatikan juga penggunaan perkataan kosakata, bahasa haruslah tepat dan padat. Ya, boleh? Saya rasa itu saja pada bagi saya dan para penilai yang lain. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada semua kumpulan pada hari ini dan semoga perbahasan pada peringkat akhir akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Cikgu Siti Fatimah atas pemberian ulasan yang sangat bermutu dan jelas. Para penilai dan pembahas, kini keputusan perbahasan akan diumumkan. Jadi, sebelum kami mengumumkan sekolah yang mara ke peringkat akhir, kami akan mengumumkan pembahas terbaik daripada sidang pertama dan sidang kedua. Jadi, untuk perlawanan pertama antara Institusi Raffles dan Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah, pembahas terbaik bagi peringkat separuh akhir ini jatuh kepada drumroll. Raja Nur Syakira dari Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Tahniah dan syabas. Dan sekarang saat yang anda menantikan bagi sidang 1. Baiklah, dengan pilihan juri 4-1, pasukan yang akan mara ke peringkat akhir bahas 4 PM 2022 jatuh kepada lagi sikit. Jatuh kepada Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Tahniah dan syabas kepada Madrasah Al-Junid. Baiklah, tahniah dan syabas. Untuk perlawanan kedua antara Institusi St. Joseph dan Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah, pembahas terbaik bagi peringkat separuh akhir ini jatuh kepada Hanina dari Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah. Tahniah dan syabas. Kini giliran sidang kedua pula. Dengan pilihan juri juga 4-1, sekolah yang akan mara ke peringkat akhir bahas 4 PM 2022 jatuh kepada siapakah anda rasa? Tidak mengapa. Jatuh kepada Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah. Tahniah dan syabas kepada kedua-dua pasukan yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Syabas dan syabas.
Baiklah, kini terima kasih sekali lagi kepada para penonton dari wadah media sosial kami yang telah menyaksikan peringkat separuh akhir Bahas 4 PM. Jangan lupa untuk menyaksikan peringkat akhir yang akan berlangsung pada bulan Ogos. Nantikan tayangan kita peringkat akhir Bahas 4 PM di Suria. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.